أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampun itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu kerenganan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Ayat-ayat ini berkait dengan hukuman jenayah dalam Islam. Kesalahan mencedera dan membunuh. Islam membetulkan penyelewengan orang-orang Yahudi dan orang-orang jahiliyah yang bukan Yahudi dalam masalah jenayah. Khususnya di kalangan Yahudi yang membeza-bezakan antara satu sama lain. Kabilah Qaridah dan Bani Nadir. Apabila Bani Nadir memerangi Bani Qaridah, dapat menguasai Bani Qaridah, sekiranya yang terbunuh itu kaum Bani Nadir, tak dikenakan hukuman bunuh. Kalau Qaridah baru kena hukuman bunuh. Ini perangai uduh orang Yahudi. Mereka membezakan sesama mereka. Padahal hukuman qisas ini ada dalam kitab Taurat. Maka Allah mendedahkan penyelewengan orang Yahudi. Satu perkara lagi ialah mereka beza-bezakan antara lelaki dan perempuan, antara hamba dan bukan hamba. Kalau hamba kena bunuh, lain. Kalau merdeka kena bunuh, lain. Itu amalan yang berlaku di masa itu. Dalam hal ini, Islam mewajibkan hukuman qisas, hukuman balas. Hukuman balas. Kalau mencedera, dicederakan. Mati, dimatikan. Ini hukuman qisas. Ini termasuk dalam hak manusia, bukan hak Allah Ta'ala. Berbeza dengan hukum hudud. Hukum hudud itu hak Allah Ta'ala. Hukum hudud yang berkait dengan zina, berkait dengan murtad, berkait dengan mencuri, berkait dengan merampok, menyamun, menuduh berzina, tidak ada 4 saksi. Ini hukum hudud. Hukum hudud bila hakim telah menjatuhkan hukuman, tidak ada pengampunan. Tak ada pengampunan. Ada pun hukum qisas, termasuk dalam hak manusia. Bila hakim menjatuhkan hukuman, maka dia beri hak pengampunan. Hak pengampunan itu ialah kepada keluarga si mati. Kalau mencederakan orang yang dicederakan, boleh mengampun secara percuma.
dan boleh mengampun dengan membayar ganti rugi, disebut diat. Beratus ekor unta. Zaman dulu unta lah, sekarang boleh pakai duit berapa ratus ribu ke juta ke, sebagai bayar ganti rugi. Ini hukum yang dinyatakan oleh Islam. Disebut dalam Quran, perbezaan hamba lelaki perempuan ini dinasahkan dalam ayat-ayat dalam surah Al-Ma'idah yang akan kita baca kemudian. Adapun hukuman qisas itu terus diwajibkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Ini berbeza dengan undang-undang ciptaan manusia yang diamalkan pada hari ini. Bila berlaku hukuman bunuh, yang berhak mengampun ialah lembaga pengampunan. Kalau peringkat pusat, yang boleh mengampun lembaga dia, pengurusi dia yang Ketua Agung. Kemudian Perdana Menteri, Peguam Negara, yang beberapa orang lagi yang dilantik. Kalau peringkat negeri, pengurusi dia Sultan. Kemudian Menteri Besar dan Peguam Negara. Itu ahli lembaga pengampun. Ini menyangka hukum Islam. Dalam Islam tak boleh begitu. Yang berhak mengampun ialah keluarga si mati, bukan ahli lembaga pengampunan. Ini perlu dibetulkan. Perlu dibetul. Akan diterang oleh ayat yang akan kita baca kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas. Perkataan kutiba, diwajibkan. Macam kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Yang ini kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu melaksanakan hukuman qisas, iaitulah mati, hukuman mati, iaitulah membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja, dengan alat yang membunuh, memang sengaja nak bunuh. Kalau sabit kesalahannya, maka dijatuhkan hukuman bunuh juga. Cuma hukuman ni boleh diampun oleh keluarga dia. Keluarga dia. Itu hukum Islam yang disabit dalam Quran. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun ila bi hasan. Maka sesiapa yang dimaafkan daripada saudaranya, hendaklah diikuti dengan cara yang baik dan menunaikannya dengan cara yang baik. Kalau berlaku pengampunan, setelah berlaku pengampunan, maka tunaikan pengampunan itu dengan sebaik-baiknya. Sama ada dia maaf tanpa bayaran ataupun dengan bayaran diat. Ditunaikan bayaran itu dengan sebaik-baiknya. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Yang demikian adalah keringanan dari Tuhan kamu. Wa rahmah, dan rahmat Tuhan kamu. Itu adalah rahmat daripada Allah kepada kamu. Untuk meringankan hukuman itu, kamu boleh memaafkan di antara satu sama lain. Maafkan. Maaf ni pahala sangat besar. Orang yang memaafkan kesalahan jenayah membunuh keluarga dia, dia maafkan, pahala sangat besar. Sehingga disebut dalam hadis, boleh sampai kepada masuk surga dengan tiada hisab. Besar pahalanya. Tapi tidak mudah. Orang bunuh ayah kita, bunuh anak kita, kena hukum. Tapi ada orang yang boleh maaf, tukar dengan ni masuk surga nanti ada hisab. Itu kelebihannya. Kalau percaya masuk surga nanti ada hisab, percaya ke hari akhirat, maka boleh melakukan perkara ini. Dan ini memang berlaku. Memang berlaku dalam sejarah Islam. Banyak cerita-cerita bagaimana dimaafkan, keluarga si mati dimaafkan. Dalam kisah yang pernah disebut, berlaku dalam zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa seorang badui gembala unta membunuh seorang pekebun. Kerana unta dia masuk dalam kebun orang, makan tanam-tanaman, lalu tuan kebun untuk bunuh unta. Tuan unta pun bunuh tuan kebun tu. Lalu dia bawa depan Sayyidina Umar dan dia mengaku bahawa dia telah membunuh kebun, tuan kebun tu. Lalu sabit kena jatuh hukuman bunuh. Dan dia minta izin daripada Sayyidina Umar, dia nak balik ke kampung dia.
kerana nak selesaikan adik dia, anak yatim, ditinggalkan oleh ayah dia nak selesai. Lalu Sayyidina Umar tanya, siapa penjamin? Abu Dzar kata dia jamin. Abu Dzar tu kan jamin. Abu Dzar tak kena pun. Dalam tempoh beberapa bulan. Bila siapa habis tempoh, dak mari. Sudah kerja dah. Abu Dzar dia jamin pula ni. Dekat anak habis masa barulah mari. Dia mari dalam keadaan yang lelah, kan berjalan jauh. Sayyidina Umar kata, pasal apa mari? Patut melarilah. Dia kata tidak. Dia rela terima hukuman dunia ni. Dia percaya dia sanggup terima hukuman dunia ni. Dan Sayyidina Umar tanya Abu Dzar, yang mu jamin mu kena tak? Tak kena. Dah pasal berjamin? Tak ada orang nak jamin dia. Saya jaminlah, kata Abu Dzar. Ini persaudaraan Islam. Akibatnya keluarga si mati memaafkan. Dia maafkan. Ini peristiwa yang berlaku dalam sejarah Islam. Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berlaku satu peristiwa di pasar, di mana seorang pergi ke pasar, pergi ke bilik air, mari orang bunuh dia, ambil duit. Dia bunuh dia, pembunuh tu lari. Tukang penjual daging pula masuk ke bilik air tu. Pisau ada di pinggang. Orang pun tengok ada orang mati. Tengok orang ni pula darah penuh, padahal darah daging lembu. Kata dia bunuh. Pisau pula ada pinggang dia. Lalu dia tak mampu nak bela diri dia. Tak mampu nak bela diri dia, tak tahan. Dia asak-asak dia tak tahan. Akhirnya, tak apalah, dia mengaku dah. Bila sampai masa tempoh nak jatuhkan hukuman, pembunuh yang sebenar sangat takut. Sangat takut kepada seksa Allah pada hari kiamat. Sangat takut. Kalau dengan sebab dia ni dua orang mati, dah dia bunuh orang yang tak bersalah nak dihukum bunuh pula. Lalu dia tampil ke hadapan mengatakan dialah yang bunuh yang sebenarnya. Akibat ini, maka keluarga si mati memaafkan, berlaku pengampunan. Ini iman yang ada dalam hati orang Islam. Orang lain tak ada, orang Islam. Dia tahu kelebihan akhirat. Jadi ini pengampunan dalam Islam. Kerengan bertuhan. Paman yang atada ba'da dzalik, berbeza dengan umat Nabi zaman dulu, berlaku dengan mukjizat. Contohnya surah Al-Baqarah diturunkan bersempena dengan kalangan Bani Israel yang puak saudara dia kaya, tak ada anak. Lambat berdoa, puak saudara ni mati, bunuh anak saudara, bunuh puak saudara. Anak nak pesaka, dah dia tukang terima pesaka. Lalu mayat dia letak antara dua kampung. Orang bangun pagi esok, tengok ada orang mati. Tuduh menuduh antara kampung dengan kampung ni. Hampir perkelahian. Dipanggil Nabi Musa alaihi salam untuk selesaikan masalah. Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya memberi petunjuk. Lalu Allah Ta'ala wahyi kepada Nabi Musa, suruh cari lembu betina seekor. Lembu betina. Bani Israel yang suka tanya, lembu betina macam mana? Lembu betina banyak. Turun wahyi, kena cari lembu betina yang lepah, yang tidak ditambak, yang tak digunakan untuk gala tanah. Macam mana warna dia pula? Warna dia kuning keemasan. Payah. Ini hikmat. Bani Israel banyak tanya berkenaan dengan agama mereka. Akhirnya terpaksalah cari seekor lembu yang warnanya kuning keemasan, berkilauan, kepunyaan seorang anak yatim. Ayah dia seorang yang soleh. Yang dia ada anak lembu, dan dia minta dengan Allah Ta'ala supaya lembu ni dia nak tinggal pada anak dia. Dia seorang yang soleh. Kemudian lembu ni besar, anak pun besar. Lembu yang lepas ni orang lain nak ikat tak boleh. Bila budak anak yatim yang sudah pemuda ni pergi, baru lembu dia mari. Ini karamah yang Allah Ta'ala tunjukkan. Jumpalah lembu ni. Kemudian tanya, berapa harga? Mula-mula rakyat 2-3 dinar je. Tapi kena tanya mak dulu. Rakyat mak dia. Mak dia kata, bolehlah. Siapa malaikat mengupa. Aku nak mahal lagi, kata malaikat ni. Malaikat rupa orang, mahal lagi. Tanya mak, tak boleh nak tanya mak dia tu. Balik tanya mak dia. Mak dia rakyat. Harga ni. Siapa? Malaikat kata nak mahal lagi. Akhirnya lembu tu dibayar dengan duit emas.
yang penuh kulit dia. Dia buang segala daging tulang dia, dimasuk kemas di dalamnya. Itu harga dia. Maka setelah jumpa lembu tu, dibayar dengan harga yang begitu mahal sekali, maka dia ambil beberapa juzuk daripada lembu tu, dipukul pada mayat itu, dan mayat itu hidup semula, bangun. Bila tanya, siapa yang bunuh? Bunuhmu? Anak saudara saya bunuh saya. Beritahu selalu tu. Itu umat Nabi zaman dulu. Adapun kita umat Islam ni, Tuhan tak tunjuklah siapa begitu. Tapi dikurniakan ada pengampunan daripada keluarga. Faman i'tada ba'da zalika falahu adzabun alim. Maka sesiapa yang melampaui balas selepas itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Barang siapa yang sudah berjanji dimaafkan, dibayar diat, sudah dibayar, ganti rugi sudah dibayar, dia bunuh pula, balas dendam. Ini azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Hak ni kalau cara pula tidak ada maaf lagi, mesti dikenakan hukuman bunuh. Ni lepas pada janji maaf molek-molek, bayar ganti rugi, lagi bunuh, balas dendam, nak duit. Ini dosa yang sangat besar. Maka azab yang pedih di dunia, azab yang pedih dari akhirat. Di dunia kalau dia bawa pula di mahkamah, dihukum bunuh, tak ada pengampunan lagi, kata ulama. Kalau lepas atas dunia, di akhirat azab yang sangat pedih. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu dalam hukuman qisas, hukuman bunuh, hukuman mencederakan, itu membawa kehidupan, wahai mereka yang punya akal fikiran, supaya kamu bertakwa. Di mana hukuman membunuh terhadap pembunuh dengan sengaja, mencedera terhadap pencedera dengan sengaja, membawa kehidupan, wahai mereka yang punya akal. Hari ini terdapat kumpulan manusia terpengaruh dengan Yahudi nak batalkan hukum bunuh. Nak batal hukum bunuh, karenanya hukum bunuh ni zalim. Hak bunuh orang tu tak zalim. Tidak kepelek ni, paling pusing. Ada di negara-negara barat membatalkan hukuman bunuh, walaupun terhadap pembunuh, perampok yang bunuh orang, nak dibatalkan. Ini satu hukuman yang tolak, yang mesti ditentang oleh orang Islam. Orang Islam kena lawan habis-habisan. Ini melanggar hukum Allah Ta'ala yang diwajibkan. Apalagi dalam negara kita ni, orang kafir dah ada suara. Ada kalau orang kafir nak cuba bawa usul di parlimen nak batalkan hukuman bunuh. Ini kita kena lawan habis-habisan. Ini canggah hukum Allah Ta'ala terang-terang. Wajib orang Islam kena lawan habis-habisan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha samii'un 'alim. Faman khafa min musin janapan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah amat mendengar, lagi amat mengetahui. Tetapi sesiapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu ia mendamaikan antara mereka, yakni waris-waris, dengan membetulkan wasiat itu menurut aturan agama,
maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat yang dibaca ini berkait dengan hukum wasiat. Bila seseorang didatangi oleh tanda-tanda mati, berasa nak mati, maka hendaklah berwasiat, mewasiatkan hartanya beri kepada keluarganya. Wasiat ini diwajibkan. Mengikut ulama, ayat ini dinasahkan, dibatalkan hukumnya selepas turun ayat-ayat yang menghuraikan pesaka dalam suratul Nisa. Ini kebanyakan ulama. Dan didukung oleh hadis Nabi SAW, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh mewasiat kepada waris yang boleh menerima pesaka. Diharamkan. Kerana sudah ada bahagian-bahagian dia. Mesti berlaku adil mengikut hukum syarak. Ulama mengatakan walaupun terhadap anak yang durhaka sekalipun, pesaka tetap wajib diberi. Ada orang tua dia wasiat tak memberi harta ke anak dia kan durhaka. Tak boleh. Tak boleh ikut wasiat ini. Kerana pesaka dia sabitkan dalam Quran. Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bagi orang lelaki sekali ganda pada orang perempuan. Ada pula orang kata tak adil. Itu hukum Allah yang adil. Mengapa orang lelaki sekali ganda? Kita akan baca dalam suratul Nisa. Sebabnya Islam meletakkan tanggungjawab yang besar pada orang lelaki untuk menjaga adik-beradik dia yang perempuan. Orang lelaki yang menjaganya. Dan orang perempuan ada suami-suami dia. Ada harta suami dia sampai harta dia sendiri. Ini kena faham. Ada harta dia sendiri. Harta dia ada, harta suami dia pula. Tambah. Tapi orang perempuan dijamin oleh, kalau dia tak ada suami, adik-adik lelaki yang menjaga. Di sini hikmat mengapa lelaki dia beri sekali ganda. Kita akan baca dalam surah Nisa. Ini kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jangan lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha bijak. Maka ulama mengatakan tidak boleh memberi wasiat kepada waris yang boleh menerima pesaka. Tak boleh sekali-kali. Kerana Allah Ta'ala telah mewajibkan. Ini pendapat setengah ulama. Kebanyakan ulama, jumhur ulama, Ibnu Katsir mengatakan ini ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh mewasiat kepada anak-anak yang telah menerima pesaka. Ada khusus baginya. Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya Al-Kabir mengatakan ayat ini tidak dinasahkan. Tempat yang berlainan. Wasiat kepada waris yang tidak boleh menerima pesaka. Boleh wasiat. Kepada mereka yang tidak boleh menerima pesaka boleh wasiat. Yang menerima pesaka tak boleh wasiat. Telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. Ini mengikut pendapat ulama. Boleh wasiat. Walaupun boleh wasiat kepada yang tak terima pesaka, tapi tak boleh lebih daripada 1/3. Jangan wasiat nak marah ke anak-anak, beri wasiat habis harta kepada orang lain. Tak tinggal pada waris yang itu tak boleh. Disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Sa'dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pada masa dia mengerjakan haji dengan Nabi, dia sakit berat. Lalu Nabi ziarah dia. Dia kata, ya Rasulullah, inna li malan wala yarithuni illa ibnatul li, apa usi illa ibnatal li, apa usi bitulusai mali. Wahai Rasulullah, kata Sa'ad, saya seorang yang kaya, harta banyak. Saya tak ada yang tinggal pesaka melainkan anak perempuan saja. Boleh ke tidak saya nak wasiat dengan harta saya? Anak puan saya seorang je. Saya nak wasiat dengan harta saya. Nak beri orang ni, orang ni, orang ni. Nabi kata, la, jangan. Qala, tujuannya nak wasiat kepada orang lain yang tak berhak
yang tak ada hubungan dengan dia. Nabi kata jangan. Qala fa bisyatri, boleh tak saya nak siap? Ni dia nak wasiat habis harta dia. Tolak ke anak dia habis harta. Nak wasiat, nak wakaf nak apa? Nabi kata jangan. Fa bisyatri, kalau separuh harta boleh ke tak? Separuh saya wasiat dan separuh lagi jadi pesaka. Nabi kata la, jangan. Qala fasulusu, kalau 1/3 saya wasiat. Nabi kata as-sulusu was-sulusu katsirun innaka in tadra warataka aghniya khairum min atad'ahum alatan yatakaffafuna an-nas. Wahai Sa'ad, 1/3 sudah besar. Sesungguhnya kalau engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan ada harta, lebih baik engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan apa-apa keadaan. Maknanya janganlah kamu sekat waris-warismu yang lain untuk terima pesaka. Sepupumu kau boleh terima pesaka, pak saudara boleh terima pesaka, nak beri anak je. Lekok kau tu lah ni, lekok nak beri anak saja, lepas tu sepupu dia tak ada. Boleh jadilah ni, perangai ni ada. Nabi kata jangan. Kalau pun orang siap pun 1/3, 2/3 lagi jadi pesaka. Anakmu boleh separuh, binimu boleh 1/8. Kalau ada isteri, yang baki itu beri pada waris-waris kamu. Sepupumu dan sebagainya boleh terima pesaka. Sesungguhnya engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan ada harta, lebih baik daripada engkau meninggalkan waris-warismu dalam keadaan apa-apa kedana. Apa? Maknanya oleh kerana tak beri saka kepada waris sepupumu, akan berlaku sepupumu tu miskin, apa kedana, minta sedekah. Orang tanya sepupu siapa dia ni? Sepupu Sa'ad lah. Orang kata pak dara dia ni, pak dara Sa'ad lah. Hina mu bila mu meninggal dunia. Mu tinggal waris-warismu dalam keadaan apa-apa kedana. Dengan sebab itu jangan halang untuk menerima pesaka pada waris-waris kita. Tidak boleh sekali-kali. Ada ulama mengatakan boleh wasiat kepada waris dengan syarat diizinkan oleh waris-waris yang lain. Diizin oleh waris-waris yang lain. Kalau waris-waris yang berhak terima pesaka itu izin, boleh. Ada ulama mengatakan begitu. Selalu orang kita ni nak suruh bagi sama banyak anak lelaki anak perempuan. Nak pakai hukum dia, hukum akal dia. Kalau aku mati bagi sama banyak anak lelaki anak perempuan. Di mana sama banyak ni mesti diizin oleh waris-waris yang lain. Kerana pesaka ni sabit dengan nas Quran, kena ikut nas Quran itu. Kalau kita berada kesiang adik-beradik, kita izinkan, itu tak apa, dibolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Ini semua adalah hukum Allah yang adil yang kita kena terima. Wallahu a'lam.